A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajala wajhala 'alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-darsu ar-rabi' ashar babul 'ami wal khas. Baik, pengajian yang ke-14 berkaitan dengan am dan juga khas. Jadi dia akan mulakan dulu dengan perbahasan am. Cuma dalam dars ke-14 ni satu je lah dia akan bahaskan tentang ta'rif am. Lepas tu barulah dia akan sebutkan pada dars yang akan datang, dia akan sebut tentang lafaz-lafaz umum. Baik, apa dia ta'rif am? Kata musannif rahimahullah, al-amu al-lafzul mustaghriqu lima yasluhu lahu min ghairi hasrin. Am adalah lafaz. Am adalah lafaz yang merangkumi. Lafaz yang merangkumi kita itu segala item ataupun afrad yang patut bagi lafaz tersebut. Dia merangkumi segala item ataupun afrad yang patut bagi lafaz tersebut tanpa ada tanpa ada batasan jumlah yang tertentu. Kita ada lafaz dan kita ada makna, kan? Jadi lafaz dia menunjukkan kepada makna. Jadi contoh lafaz rajul, lafaz laki-laki. Makna dia apa? Makna dia zakarun balighun. Ar-rajul maksud dia laki-laki yang baligh. Okay, jadi ar-rajul itu lafaz. Az-zakarul baligh itu makna. Jadi bawah makna ni ada afrad dia, ada item dia. Ada item bagi makna tersebut. Item bagi makna tersebut apa dia? Iaitu siapa-siapa sahaja yang bersifat dengan az-zakarul baligh, iaitu dia laki-laki dan dia baligh. Kan? Dia contoh Ali dia laki-laki dan juga dia dah baligh dah. Maka dia termasuk dalam kata ar-rajul. Masuk dalam makna tu, makna ar-rajul. Ahmad pun ada dua sifat tu, az-zakarul baligh. Dia termasuk dalam makna ar-rajul. Siapa lagi? Ali, Ahmad, Abu, hampa semua ni. Jadi semua tu ada sifat az-zakarul baligh. Maka kita semua ni termasuk dalam makna ar-rajul tersebut. Okey. Jadi lafaz am ni lafaz yang merangkumi semua objek ataupun semua item yang patut bagi lafaz tersebut. Lafaz ar-rajul macam mana nak cakap? Apa masalah Sayyidina Muhammad? Susah juga nak sebut ni. Lafaz ar-rajul, bawah dia tu kan banyak afrad dia, banyak item-item dia. Orang yang ada sifat al-zakarul baligh dinamakan ar-rajul. Jadi lafaz am dia merangkumi semua afrad tu, semua item tersebut. Kalau lafaz tu lafaz am, nanti kita akan tengoklah lafaz am tu macam mana. Macam mana kita boleh faham umum daripada lafaz tu. Nanti dia akan bahaskanlah dalam pengajian yang akan datang. Cuma kita nak beritahu kalau lafaz tu am, memberi makna am, maka dia merangkumi semua item-item bagi lafaz tersebut. Semua item-item bagi lafaz tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan al-mustaghriqu lima yasluhu lahu min ghairi hasrin. Tak apalah, kita tengok pelan-pelan dia punya syarahan ta'rif dia. Misal akrimir rijal. Misalnya
amar, satu suruhan, kan? Satu suruhan, anak cakap dekat seseorang contohnya, kan? Orang yang di bawah daripada anak, akrimir rijal, muliakan laki-laki. Muliakan laki-laki. Jadi anak terjemah apa ni laki-laki lah supaya jadi makna dia umum. Laki-laki maksudnya rijal kat sini laki-laki yang dah baligh. Macam mana boleh faham makna umum, nanti dia akan sebutkan lafaz-lafaz dia, antaranya lafaz jamak yang ada alif lam. Lafaz jamak yang ada alif lam, maka itu memberi faedah memberi faham akan umum. Jadi ar-rijal kat sini dia jamak bagi rajul dan dia ada alif lam. Jadi lafaz ni lafaz am. Lafaz ni lafaz am. Maksudnya perkataan ar-rijal tu merangkumi kesemua laki-laki. Semua laki-laki. Semua saja yang ada sifat laki-laki yang sampai umur, yang dah baligh, maka termasuk dalam kata ar-rijal tu. Jadi kata syarih, far-rijalu lafzun am. Jadi rijal ni adalah lafaz yang umum, li'annahu yastaghriqu ay yashmalu. Kerana lafaz tersebut yastaghriq, maksudnya yashmal, dia merangkumi jami' ar-rijal, ke semua laki-laki. Merangkumi semua laki-laki, merangkumi ataupun mencangkupi semua laki-laki, min ghairi hasrin, tanpa batasan, tanpa dibatas dengan jumlah yang tertentu. Tanpa di min ghairi hasrin bi adadin muayyan, tanpa dibatasi dengan jumlah yang tertentu. Falihadza yajibu 'alal mukhatab an yukrima jami'ar rijal la yastathni minhum ahadan. Karena itulah mukhatab, orang yang ditujukan kepadanya arahan tu, dia wajib untuk memuliakan semua orang laki-laki dan dia tidak boleh kecualikan daripada mereka seorang pun. Wal nusallit ad-daw'a ala alfadhit ta'rif. Jadi dia tadi dia ajak untuk maknanya dia nak terangkan lafaz-lafaz ta'rif. Dan hendaklah kita menerangkan lafaz-lafaz ta'rif. Jadi kata kami, qauluna al-lafzu. Jadi al-lafzu ni ma'ruf. Maksud dia sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Lafaz merujuk kepada suara yang mengandungi beberapa huruf. Wa yufhamu minhu anna al-umuma tusafu bihil alfaz. Dan difaham daripada perkataan lafaz ni, faham daripada al-lafzu ni, dipaham daripadanya bahawa umum itu disifatkan dengannya lafaz-lafaz. Maksudnya umum tu merupakan sifat bagi lafaz, bukan sifat bagi perbuatan. Sebab tu perbuatan dia tidak memberi faedah umum. Dia tidak memberi faedah umum. Nanti insya-Allah lah kita akan sebutkan. Lepas tu ada beberapa hukum perbuatan Nabi. Contohnya Nabi Nabi musafir, kan, Nabi safar, lepas tu Nabi jamak. Nabi jamak solat. Jadi kenapa perbuatan Nabi itu tidak diumumkan? Maksudnya boleh jamak ketika hadar dan ketika safar. Kenapa dikhususkan ketika safar saja? Sebab ini dia merujuk kepada perbuatan, bukan lafaz. Jadi sebab umum ni dia sifat bagi lafaz, bukan bagi perbuatan. Sebab tu fuqaha dia tidak mengumumkan hukum boleh jamak tu sehinggakan pada waktu hadar, waktu tak safar. Tapi hanya mengkhususkan pada waktu safar sahaja, sebab tidak memberi faedah umum kat situ. Wa yufhamu minhu anna al-umum tusafu bihi al-alfaz fayuqalu lafzun am wa kalamun am wa kalamun am. Maka dikatakan lafaz yang am ataupun kalam yang am. Sebab umum itu adalah sifat bagilah lafaz. Fal-am huwa lafzun yadullu ala syumuli jami'il afrad. Maka am itu adalah lafaz yang menunjukkan atas syumul, atas merangkuminya ke semua item-item bagi lafaz tersebut. Jadi setiap lafaz kan dia ada item dia. Contoh pintu, kita kata pintu al-bab.
Jadi apa saja benda yang kena dengan makna pintu ataupun mudah yang kita duk fahamnya, al-asad maksudnya apa? Al-hayawan al-muftaris. Kan? Asad tu maknanya hayawan muftaris. Maka apa saja hayawan muftaris kita akan panggil asad. Apa saja hayawan muftaris kita akan panggil asad. Jadi jika lafaz tu lafaz yang umum, dia bagi faedah umum, maka dia merangkumi ataupun mencangkupi semua asad yang ada. Dia harapnya fahamlah. Cakap melalui cakapan ni susah sikit nak terang ni. Tapi kalau ada papan putih ke, dia lebih mudah lah. Qauluna al-mustaghriq. Kata kami al-mustaghriq. Kata dia al-istighraqu maknahu at-tanawul lima wudi'a lahu al-lafzu daf'atan wahidah. Maksud daripada perkataan, maksud al-istighraq tu adalah at-tanawul. Itulah merangkumi ataupun mengambil. Lafaz tu dia merangkum ke semua afrad. Boleh faham mana sebut afrad kan? Jamak bagi fard. Ataupun terjemahan dia yang setepatnya item lah kot, item ataupun objek bagi lafaz tu. Jadi maksud istighraq tu dia merangkumi ke semua item yang dikhususkan lafaz tersebut bagi makna ataupun bagi item-item tadi tu. Lima wudi'a lahu lafzu. Daf'atan wahidah. Maksudnya lafaz yang mengambil ataupun merangkumi setiap item daripada item-item bagi lafaz tu sekaligus. Itu maksud daf'atan wahidah. Dia nak cakap apa kat sini? Saya kira sebut kat bawah tu. Dia sebab dia nak keluarkan mutlak ataupun sesuatu yang dia umum tapi dia tidak bersifat syumul. Dia umum tapi dia bersifat badali. Kan biasa dengar kan umum syumuli dengan umum al-badali. Itu beza antara antara am dengan mutlak. Am umum dia syumuli. Adapun mutlak dia punya umum dia badali. Maksudnya contohnya ana cakap akrim rajulan. Akrim rajulan. Ana beritahu muliakan seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki ni ada ana tentukan seseorang yang tertentu. Jadi sebelum kita pilih tu dia bersifat umum. Bersifat umum semua. Maknanya ni rajul, yang ni rajul, yang ni rajul. Ana boleh muliakan Zaid, ana boleh muliakan Ahmad, ana boleh muliakan Ali, ana boleh muliakan Muhammad. Sebab depa semua ni nama dia rajul. Laki-laki yang baligh. Tapi bila ana dah muliakan seorang, seorang tu ialah. Jadi ana dah settle dah. Ana dah laksanakan apa yang disuruh. Orang suruh kata akrim rajulan. Tapi bila orang tu sebut kat ana akrimir rijal ataupun akrimir rajula, muliakan laki-laki, jadi maksud dia semua laki-laki. Dia bagi faedah umum. Dia tak sama. Itu beza syumuli dengan badali. Jadi daf'atan wahidah ni dia kata maksud dia maratan wahidah. Wa makna daf'atan wahidah alal hikayah. Huwa maratun wahidah. Itu sekali jelah. Ai huwa yadullu ala syumuli kulli afrad laisa bisyaklin tanawubi. Maknanya lafaz tersebut dia menunjukkan atas syumul, atas merangkumi setiap afrad lafaz tu. Setiap item lafaz tu bukan dengan bentuk tanawubi ataupun dengan bentuk badali, dengan bentuk berganti-ganti, kan? Bertukar ganti. Contohnya kalau akrim rajulan, muliakan seorang lelaki. Jadi bila anak tak pilih lagi, dia umum lah. Tapi anak boleh pilih Ahmad. Kalau anak tak pilih Ahmad, anak boleh ganti, tukar dengan Ali, dia tukar dengan orang lain. Jadi dia orang kata dia berganti-ganti gitulah.
Bukan berbentuk macam tu. Nampak dia kata wa hadza yukhrijun nakirah. Jadi ini mengeluarkan nakirah. Sebab nakirah dia macam mana sebut tadi ya? Macam mana sebut tadi? Dia bisyaklin tanawubi. Ataupun bisyaklin badali. Wa tawdihu kal ati. Penjelasannya seperti berikut. Dia kata idza qulna akrimir rijal, apabila kita cakap akrimir rijal, muliakan laki-laki. Fal makna akrim jami'ahum, la an tukrima ba'dan wa tatruka ba'dan akhar. Jadi maknanya muliakan kesemua mereka, semua laki-laki. Bukannya kamu memuliakan sebahagian laki-laki dan kamu tinggal sebahagian yang lain. Fahadha yadullu ala istighraq. Maka perkataan akrim ar-rijal ni menunjukkan atas istighraq, menunjukkan atas syumul, dia meratai ke semua afrad, ke semua afrad item bagi lafaz tersebut. Fayakunu lafzur rijal aman, maka adalah lafaz rijal itu umum. Wa idza qulna akrim rajulan, dan apabila kita cakap akrim rajulan, muliakan seorang lelaki, fahadha la yadullu ala istighraq. Jadi ini perkataan ini tidak menunjukkan atas istighraq, bal yadullu ala wahidin ghairi muayyan. Bahkan dia menunjukkan atas seorang yang tidak ditentukan siapa seorang tu. Ai akrim rajulan wahidan. Maksud dia muliakan seorang lelaki, walaka an takhtara zaidan. Internet bersalah. Okey. Walaka an takhtara zaidan. Jadi kamu harus untuk memilih Zaid, au Amran, ataupun kamu pilih Amran, au Bakran, ataupun kamu pilih Omar, au Aliyan, ataupun kamu pilih Ali. Wahakadha. Dan begitulah, boleh pilih siapa saja yang yang ada padanya makna rajul, iaitu laki-laki yang sampai umur, maka dia dia boleh pilih. Wa hadha huwal makna al-badal wat tanawub. Jadi inilah dia makna badal dan juga tanawub. Ai ikhtar hadha wa hadha aw hadha. La an takhtarahum ma'an daf'atan wahidah. Bukannya kamu pilih mereka tu semua tu sekaligus. Tak boleh. Dia tak macam am. Am ni maknanya dia merangkumi semua tu sekaligus. Tu nak pilih nak pilih semua pun boleh sebab memang kena muliakan semua. Tapi nakirah ni tak. Sebelum pilih tu dia umum kan. Boleh pilih yang ni, boleh pilih yang ni, boleh pilih yang ni. Tapi bila kita dah pilih tu satu tu, hak tu jelah, seorang tu je. Ataupun kita nak tukar, nak ganti hak lain, boleh, tak ada masalah. Tukar tak payah buat muliakan Ali, muliakan Omar. Itu makna dia, makna al-badal wa tanawub. Fal'am dalun ala syumul wa nakirah dalatun ala syuyuk. Jadi am dia menunjukkan atas syumul, atas makna mencangkupi, merangkumi kesemuanya. Wa nakirah dalatun ala syuyuk. Jadi nakirah dia menunjukkan atas syuyuk. Syuyuk ni apa? Bahasa Melayu dia. Syuyuk. Sya'a. Tolong Ustaz. Nakirah dah dulu syuyuk. Dia tersebak secara umum macam tu, tapi kita kena pilih salah satu lah. Maknanya sebelum pilih tu dia jadi apa, tak tentu siapa. Dari sudut tu kita nampaklah keumuman dia, mana-mana pun boleh pilih. Tapi bila kita dah pilih seorang, hak tu jelah. Tu dia terangkan tu ala syuyuk, maksudnya ai ala wahidin ghairi muayyan. Maksudnya atas seseorang. Dia menunjuk nakirah tu menunjukkan atas syuyuk, ini menunjukkan atas seseorang yang tidak ditentukan.
yumkin an yasduqa ala hadha aw dhak. Boleh juga ni lafaz tu kena juga pada si fulan ni dan kena juga pada si fulan yang lain. Jadi bila kata akrim rajulan, boleh juga dia muliakan orang ni. A, boleh juga dia muliakan B. Tapi pilihlah salah satu. Dia tak boleh nak pilih semua. Sebab amar dia, suruhan dia hanya akrim rajulan, seorang lelaki. Cuma seorang lelaki tu tak tentu siapa lelaki-lelaki tu. Ini antara lafaz yang nak terjemah dia tu. Dekat mana lagi jumpa kalimah ni? Kat mana lagi? Syuyuk. Iqbal. Syuyuk ayah apa dia? Dekat apa? Dekat nakirah. Wan nakiratu kullu sahib al-ajrumiyah. Mana kira tu? Apa dia? Kullu ismin sya'a fi jinsihi kan? La yakhtasu bi wahidin duna akhar. Kullu ismin sya'i'in fi jinsihi. Kullu ismin sya'i'in fi jinsihi. Artinya tiap-tiap nama yang tidak ditentukan daripada jins dia tu, daripada jenis dia tu. Dia tidak dikhususkan mana-mana satulah. Okey. Qauluna la yasluhu lahu bukan, silap. Qauluna lima yasluhu lahu ay lil ma'na alladhi wudi'a lahu fil lughah. Farrijal 'amun yashmalu jami'a ma wudi'a lahu al-lafzu wa huwa al-balighul 'aqil wa la yashmalu ghayra ma wudi'a lahu al-lafzu kan nisa'i wal asjar. Jadi kata kami lima yasluhu lahu, maksudnya lafaz yang yastaghriqu, lafaz yang merangkumi semua makna yang patut, semua makna yang patut yang patut bagi lafaz tu. Dia nak maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yasluhu lima yasluhu lahu ay lil makna, maksudnya yang lafaz yang mencakupi ataupun merangkumi semua makna makna yang diletakkan lafaz itu baginya, bagi makna tersebut pada lughah. Farrijal, maka perkataan rijal am, lafaz am, yashmalu jami'a ma wudi'a lahu lafzu, dia merangkumi semua semua barang, iaitu semua item yang diletakkan baginya oleh lafaz. Semua item yang dikhususkan bagi lafaz tersebut. Lafaz rijal khusus bagi makna al-baligh al-aqil, disebut sini. Al-baligh al-aqil. Jadi bila lafaz rijal tu ataupun ar-rajul tu, dia menunjukkan menunjukkan am, menunjukkan keumuman, memberi faedah, memberi makna umum, maka dia merangkumi semua item-item yang ada pada lafaz ar-rajul ataupun ar-rijal tu. Wala yashmalu ghayra ma wudi'a lahu al-lafzu. Anda nak cara kat sini memang terbelit-belit sikit. Kalau sekadar baca aja. Wala yasluhu, selalunya nak guna, anda lebih mudah guna ni lah, guna papan putih. Senang nak tunjuk. Wala yashmalu ghayra ma wudi'a lahu al-lafzu, dan dia tidak merangkumi selain item yang diletakkan oleh lafaz tu, yang diletakkan lafaz tu baginya. Selain daripada item yang adanya item-item yang tidak kena-mengena dengan lafaz tersebut, maka dia tak termasuk lah. Seperti an-nisa, lafaz nisa dia merujuk kepada orang perempuan, lafaz rajul dia merujuk kepada laki-laki. Jadi orang perempuan dia tak termasuk dalam kata ar-rajul. Wal asjar, begitu juga pokok-pokokan.
Fala tatawaham, maka jangan kamu waham min ibaratil mustaghriq, daripada ibarat al mustaghriq tadi dalam takrif tu, annahu yastaghriqu kullal ma'ani, bahwasanya lafaz tu dia mencakupi kesemua makna yang ada, wa yadullu ala jami'i afradiha, dan dia menunjukkan atas kesemua afradnya, afrad ma'ani. Itu kalau orang yang dah mengaji mantik kan, dia dah biasa dengar fardun, afrad apa semua tu, boleh mudah kan. Nanti kalau duk ngaji dengan Habib Ali tu, dia banyak benda dia tak terjemah. Banyak benda dia tak terjemah. Jadi kita yang tak tahu lagi tu, waktu nak mengaji dulu, yang kita ngaji mantik, mereka dah level 2 kan. Mereka dah start level 2, kita pergi terus mengaji kat situ level 2. Level 1 mereka dah mengaji dah. Ada geng-geng Jordan tu dah mengaji dah dengan Habib kat Jordan. Yang nak masuk ni, dia main sini, mereka dah level 2, kita baru masuk. Kita masuk terus ke level 2. Dia baru nak mengaji. Jadi letih sikit lah. Nak cari apa semua. Kadang-kadang kita semangat cari ni, sebab kesian kat orang. Kita tahu tak semua faham, sebab kita pernah berada dalam keadaan macam tu. Jadi kita carilah juga mana yang mudah. Tapi itulah kadang-kadang pun jadi payah agak. Baik. Qauluna min ghairi hasrin yukhriju asma' al-a'dad. Jadi kata-kata kami min ghairi hasrin tu dia nak keluarkan nama-nama bilangan lah. Nama-nama bilangan. Sebab nama bilangan ni pun dia merangkumi banyak juga, mencangkupi afrad juga, afrad satu lafaz tu. Kan? Item-item bagi satu lafaz tu, tetapi dia ada batasan. Kalau Allah kata muliakan 100,000 orang laki-laki. Jadi ramai tu. Kan? Tapi walaupun dia merangkumi afrad laki-laki tu, tapi dia ada batasan. Dia ada batas dengan jumlah yang tertentu. Jadi kalau 100,000 satu, dia dah tak termasuk dah satu tu. Faham tak? Jadi min ghairi hasri ni dia mengeluarkan asma al-adad. Falau qulna akrim asyarata rijalin, kalau kita kata muliakan 10 orang laki-laki, fa hadza laisa bi'am, maka ini lafaz ni bukan am. Li'annahu wa in kana hunaka kasratun, kerana jika ada di sana kasrah, ada banyak sekalipun, jumlah yang banyak sekalipun, walakinha mahsuratun, tapi kasrah banyak tu, bilangan yang banyak itu dia ditentukan ataupun dibataskan dengan jumlah yang tertentu. Wal 'am huwa alladhi yadullu 'ala al-kasrah bila hasrin. Jadi am dia menunjukkan atas bilangan yang banyak tanpa ada hasr, tanpa ada batas dengan jumlah yang tertentu. Walau aradna an najma'a sifat al-asasiyah allati tukawwinul 'ama lawajadnaha hiya, kalaulah kita nak himpunkan sifat-sifat asasi yang membentuk satu lafaz am, sifat-sifat asasi yang membentuk lafaz am, nescaya kita akan dapatinya seperti berikut ni yang dia sebut ni. Ada 3 sifat ni. Yang pertama al-lafzu. Yang pertamanya lafaz lah. Kita lafaz am, maksudnya dia mesti lafaz. Fala yakunul amu aman illa idza wujida lafzun mantukun bihi. Nampak? Jadi maka am tu tidak akan jadi am kecuali apabila didapati lafaz yang dituturkan dengannya. Ada lafaz. Sebab umum ni dia sifat bagilah lafaz. Yang kedua, an yakuna hadzal lafzu dalan ala syumul jami'i afradi ma'nahu. Lafaz ini menunjukkan atas syumul, atas atas umum lah, atas syumul tu atas umum, atas merangkumi kesemuanya tanpa ada hasar, tanpa ada batasan dengan jumlah yang tertentu. Ana langkau. Sorry. An yakuna hadzal lafzu dalan ala syumul jami'i afradi ma'nahu. Lafaz ni menunjukkan atas umum ataupun merangkumi semua afrad bagi makna lafaz tersebut. Fa masalan ar-rijal hadza lafzun syamilun li kulli rajulin bila istisna. Contohnya perkataan ar-rijal,
Dia kata ini adalah lafaz yang merangkumi semua laki-laki tanpa ada perkecualian. Yang ketiga, an yakuna ma'a dalalatihi ala syumul la hasra fihi. Yang ketiga, lafaz tu nak cakap macam mana ni? Dia tu menunjuk kepada syumul dan tidak ada hasar. Itulah ambil maksud mudah. Lafaz tu menunjuk atas syumul dan tidak ada hasar. Itu salah satu lagi sifat dia, yang ketiga. Falau qulna akrim milyar rajul. Kalau kita kata muliakan miliar rajul. Miliar apa? Million Billion. Tak tahu. Tak tahu. As'al soal istifham. Million Kenapa tak tahu? Itulah million kata muliakan million laki-laki. Fahaza laisa bilafzin am. Ini bukan lafaz am. Fa innahu wa in shamila lafzul al-milyar li kulli afradin min wahid ila al-milyar. Dia kata ini bukan lafaz am. Dia kata walaupun lafaz milyar tu dia merangkumi semua afrad lelaki daripada 1 sampailah kepada milyar, fa innahu la yu'addu aman. Dia nak kata apa sini, walaupun lafaz tersebut dia mencangkupi semua orang laki-laki daripada nombor 1 sampailah ke milyar, tetapi dia tidak dikira sebagai am. Dia tidak dikira sebagai am. Sebab apa? Li'annahu la yashmalu al-milyar zaid wahid. Jadi milyar 1. Jadi 1 tu tak masuklah. Fa fihi hasrun lafzi fala yakunu aman. Maka ada padanya hasar. Hasar berbentuk lafzi. Ada batasan jumlah. Jadi dia tidak umum. Wa ammal am ta'liqat ala nas. Ini kita banyak lebih pada baca ajalah. Wa ammal am alladhi wa ahadul aqsam alladhi taqaddama dhikruha fi addi abwabi usulil fiqh fa huwa ma amma. Jadi kalau ikut dia punya ta'rif, dia punya matan tu, wa ammal amu fa huwa ma amma syai'aini fasa'idan. Itu dia punya matan dia. Adapun am, maka am itu adalah ma. Ma tu merujuk kepada apa? Kata syarah, ma hadza tufassaru bilafzin. Ma ini ditafsirkan dengan lafaz. Jadi ma tu masduq dia. Kita kata ataupun disebut ma sadaq dia, lafaz tu. Lafaz. Maksudnya lafzun amma syai'aini. Maksudnya lafaz yang merangkumi 2 perkara dan lebih. 2 perkara dan lebih. Ai lafzun amma. Wa amma ai istaghraqa. Maksud amma tu adalah istaghraqa. Wal istighraq huwa syumul wat tanawul daf'atan wahidah. Dan maksud istighraq tu adalah syumul dan juga at-tanawul daf'atan wahidah. Yang kita sebut tadilah. Wa hadza yukhriju kulla lafzin la istighraqa fihi. Jadi perkataan amma ni yang bermaksud istighraq ni, dia mengeluarkan setiap lafaz yang tidak ada istighraq padanya, yang tidak ada syumul padanya. Seperti apa? Seperti Zaid. Fa innahu dalun ala wahidin muayyan. Jadi perkataan Zaid ni hanya merujuk kepada seorang individu tertentu. Wa mislu rajul, seperti seorang lelaki. Fa innahu dalun ala wahidin ghairi muayyan. Kalau Zaid tadi merujuk kepada individu tertentu, kalau rajul merujuk kepada seorang laki-laki yang tak ditentukan siapa. Tapi tetap seorang lah. Jadi dia tidak ada syumul. Wa mislu rajulain, seperti 2 orang laki-laki. Fa innahu la istighraqa fihi. Jadi perkataan rajulain tidak ada istighraq juga, tidak ada syumul juga padanya.
pada lafaz tersebut, bal yadullu ala snaini faqat, bahkan dia menunjukkan atas dua orang laki-laki sahaja. Wa mislu rijal, mislu rijal, laki-laki, ramai laki-laki. Fa innahu aidan la dalalata fihi ala istighraq. Lafaz rijal sahaja ni pun tanpa ada alif lam ni juga tidak menunjukkan atas istighraq. Ala istighraqi kulli rijal, tidak menunjuk kepada syumul, merangkumi semua laki-laki. Bal huwa dalun ala majmu'atin minhum, bahkan dia hanya menunjukkan atas sekumpulan daripada laki-laki, bukan semua. Min ghairi syumul, tanpa syumul, tanpa min ghairi syumuli kullil afrad, tanpa merangkumi semua item laki-laki tu, item bagi lafaz ar-rijal tu, bagi lafaz rijal tu. Walakin yabqa alaihi asmaul adat, tetapi kita masih kekal atas perkataan ini, takrif yang disebut tadi itu asmaul adat. Jadi nama-nama bilangan tu masih kita kata termasuk lagi lah, kan? Mislu mi'ah wa alf fa innaha tadullu ala istighraq wa shumul afradiha. Maka sesungguhnya dia kata yang tersebut tadi tu, lafaz sesungguhnya asmaul adat tu menunjukkan atas istighraq dan juga syumul afrad bagi sesuatu, bagi lafaz tu lah, bagi lafaz ataupun bagi makna. Walihada qala syai'aini fasa'ida. Jadi dia kata lafaz asmaul adat tu dia menunjukkan atas merangkumi identiti ataupun item-item bagi lafaz-lafaz tu, kan? Karena itulah dia kata syai'aini fasa'idan. Syai'ain dua dan lebih lagi ya, sampai tidak ada batasan jumlah yang tertentu. Maka dengan kata syai'aini fasa'idan, jadi keluarlah Allah sallallahu alaihi wasallam asmaul adat. Ai huwa yastuku ala fardaini fa aksar min ghairi taqyidin bi adat. Tanpa dikaitkan, yang terbenar atas dua item ataupun lebih tanpa dikaitkan dengan adat. Faqaulu sa'idan ay akhidan al-adad akhidan al-adada fi su'ud min ghairi an yatawaqqafa inda raqmin muayyan mislu mi'ah aw alf wa aw milyar, fa ibaratu fasa'idan sama dengan bila hasrin. Jadi ibarat fasa'idan tu sama dengan bila hasrin. Jadi ada perkataan fasa'idan tu dia telah mengeluarkan asma al-adad. Fahuwa yadullu ala syai'aini min ghairi hasrin fa inna rijal fahuwa yadullu ala syai'aini min ghairi hasrin fa inna rijal yadullu ala rajulaini fasa'idan. Walhasil anna al-am huwa lafzun yastaghriqu syai'aini fasa'idan ay min ghairi hasrin wa bihadza yakunu ta'rif jami'an mani'an. Jadi takrif ni takrif yang jami' lagi mani'. Syarat takrif jami' dan juga mani'. Min qawlihi ay, sambung lagi, kalau ikut dia punya matan saja tu, ammal am fahuwa ma amma syai'aini fasa'idan. Min qawlihi, maknanya daripada perkataannya, ini perkataan Arab, perkataan orang Arab yang fusaha. Ay anna lafzal am ma'khudhun min qawlil qa'il minal arabil fusaha amamtu zaidan wa amran bil ata'. Ini lafaz am ni diambil daripada perkataan orang Arab yang berkata amamtu zaidan wa amran bil ata'. Aku, maksudnya syamil tuhu bihima, maksudnya aku mengumumkan pemberian aku pada Zaid dan juga kepada Omar. Wa amamtu jami'an nas bil ata', sama jugalah aku mengumumkan, aku meliputi pemberian tu, dengan pemberian ni semua orang, jami'an nas. Ai syamil tuhum bihi. Wal qasdu min hadzal kalam bayanul ma'na al-lughawi lil umum. Maksud daripada kalam ni, min qaulihi amamtu zaidan ni sampai akhir ni, kalam musannif ni, yang dimaksudkan qasad daripada kalam ini adalah, maksud daripada kalam ini adalah menerangkan makna lughawi bagi umum. Wa huwa annahu yadullu ala syumul.
Jadi makna lughawi bagi umum tu menunjukkan atas syumul. Wal amul istilahi fihi syumulun aidan. Dan makna am pada istilah pun ada juga makna syumul. Jadi ada munasabah lah antara makna lughah dan juga makna istilah. Fihi syumul aidan wastiqraq. Fanasabal ma'na al-lughawi al-ma'na al-istilahi. Maka munasabahlah makna lughawi akan makna istilahi. Wa hadza kama yuqalu fi ta'rif as-salah fi al-lughah hiya du'a, summa tu'arrafu fi syar'i litazhara al-munasabah bainal ma'na al-lughawi wa syar'i. Jadi bandingannya seperti dalam takrif solat lah. Dalam takrif solat kita akan takrifkan dulu makna solat pada lughah, lepas tu kita takrifkan pula makna solat pada syarak. Jadi dengan kita buat macam tu akan terzahirlah, nyatalah munasabah di antara takrif lughah dengan juga takrif pada syarak. Wallahu ta'ala a'lam. Alfazul umum.